Bismillahirrahmanirrahim. Allah, masyaallah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allah, Allah, Allah. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Allah, Allah, Masya Allah. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الميزان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala peluang kita pada hari yang berbahagia ini untuk terus kita meraihkan satu kemenangan selepas kita menjalani kepada satu ibadah yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang masih lagi setia pada hari yang ketiga ini bersama dengan Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 edisi khas Syawal yang menjelma. Dan pada hari ini kita terus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ceria, gembira, selamat hari raya. Masih lagi Ustaz ya, hari ketiga. Hari ini puasa ke terus beraya Ustaz? Itulah kuih pun tak ada hari ni. Hari ni maksudnya kita nak meraihkan Ustaz ya kepada mungkin sebahagian daripada tuan-tuan yang sudah pun memulakan puasa Syawal. Betul. Ya. Dan Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya-Allah, kita kepit Ustaz hari ni ya. Masya-Allah. Kita Ini macam dah apa ni? Dah kancang ke baju? Ini memang special khas Ustaz ya untuk hari raya. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, masih lagi tidak terlambat Ustaz ya untuk kita mengucapkan selamat hari raya. Aidilfitri, maaf zahir batin daripada kami di Malaysia Quran Time ya. Mungkin ada kesilapan, keterlanjuran bercakap kita Ustaz ya. Sayalah yang banyak bercakap ni Ustaz ya. Ustaz kurang semua perkataan daripada langit kan. Saya je yang banyak bercakap. Kita minta maaf jugalah kalau ada kesalahan dan sebagainya, penerangan dan sebagainya, mudah-mudahan di Aidilfitri ni. Aidilfitri ya, bersama kita saling maaf-maafkan ya. Kita boleh salam ke Ustaz sekarang ni? Zaman ni. Oh, belum. Masih lagi belum ya, macam begini lagi lah Ustaz ya. Macam Alhamdulillah. Jadi itulah kita nasihatkan saudara tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin walaupun nak menghantar juadah ke rumah sebelah sebagainya, jiran sebelah masih kena jaga juga jarak antara sosial. Sosial kita tu supaya kita berwaspada dan kita menjaga keselamatan kita lah. Maknanya nak mohon maaf tu tak perlu peluk-peluk, tak payah. Tak perlu, tak ada. Hold dulu, tunggu dulu. Habis nanti insya-Allah. Kita tunggu tahun depan. Jangan kita berasa hati dan sebagainya. Ya, betul. Kalau tak macam biasa tu. Ya. Masih lagi atas dasar kasih sayang Ustaz ya. Kita kat sini pun tak salam lagi lah. Belum pun tak boleh juga. Dah lama kita ya. Lama kita bersiaran bersama tuan-tuan yang setia memberi sokongan, tapi masih lagi kita tak bersalam Ustaz ya, kerana kita ikut peraturan pemimpin selagi ia tidak bersalahan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah kita Ustaz ya. Dan pada hari ini alhamdulillah kita akan terus juga ya kita menghidangkan hari ketiga ini juadah daripada Ar-Rahman, Maktabatur Rahman istilah dalam bahasa Arabnya, di mana kita ingin melihat kepada ayat-ayat berkaitan dengan kalau hari pertama bercakap tentang takwa, insya-Allah. Hari kedua bercakap tentang syukur. Kita nak berbincang tentang rushd ya, tentang rushd. Jadi kita mula dulu dengan Al-Fatihah. Masih kita ingin mulakan dengan Al-Fatihah agar kita terus
ingat walaupun di kegembiraan hari raya ini Al-Fatihah terus menjadi bekalan kita, bacaan kita nanti habis Quran time ini kita tetap juga sembahyang on time Ustaz ya. Pasal Quran time mesti diikuti. Solat Ustaz kena baca Fatihah juga kan. Kena baca, jangan tukar ya. Jangan tukar. Takut seronok sangat kan. Ya, Baca surah An-Nas ke. tak boleh ya. Jadi mari Ustaz Tarmizi memimpin. Subhanallah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita mendengar sebentar tadi bacaan yang dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman surah Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz ya. Bersama dengan tuan-tuan yang mungkin sedang berkunjung ke rumah keluarga ataupun di rumah, kita teruskan dengan kita membaca Al-Fatihah sebagai panduan bahawa raya pun ada panduan daripada Allah. Kita mohon hidayah Allah diteruskan selepas Ramadan, diteruskan hari raya pertama, kedua, ketiga pada hari ini untuk kita terus meneruskan kehidupan kita dengan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang kita akan lihat pada hari ini sempena dengan hari raya kita yang ketiga Ustaz ya? Kita nak melihat kalau hari pertama kita bincang tentang takwa, kita menyimak kembali tentang syukur pada hari raya yang kedua. Kita nak melihat kepada ayat 186 daripada surah Al-Baqarah bila Allah menyatakan di hujung itu la'allahum yarshudun ya. Jadi dengan ini kita akan mengkaji beberapa ayat agar bagaimana ya selepas hari raya ketiga ini masih lagi kita di atas petunjuk yang lurus. Amat penting terutama bila kita bercakap tentang akhir zaman, dalam kita menyambut hari raya Aidilfitri ini kita masih lagi dalam ujian ya. Dan ujian paling besar ialah ujian iman kita, bagaimana kita nak memastikan Allah sentiasa menyinari, memimpin kita lurus sampai ke syurga. Dengan ini kita ingin melihat kepada surah Al-Baqarah ayat 186 yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi. InsyaAllah, terima kasih Al-Fadhil saya Ustaz Fazrul, sahabat saya Ustaz Ji. Masya-Allah. Tahun ni kita balik raya bersama-sama ke? Sama. Nampak raya di sini kita tahu. Kita sinilah, tak ya. boleh balik sekali lah. Sehingga Dungun dulu Untuk malam Ramadan kita orang sama-sama orang Terengganu. Oh, masya-Allah. Ustaz di Dungun. Saya di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu atas lagi. Saya di Dungun. Dungun Ustaz ya. Kuala Terengganu. Kami dulu first time kami bertemu ialah dengan Al-Quran. Allah. Ustaz Haji ingat tak kita temu dulu masa salah satu sebuah musabaqah tilawah Al-Quran. Masya-Allah, Ustaz Haji wakil Kuala Terengganu, saya wakil Dungun. Kami bertemu kepada Al-Quran. Masya-Allah hari ini kami bersama penonton juga dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran, masya-Allah. Kami bertemu Ustaz Fazrul pun dengan kita bersama Al-Quran juga dan saya. istimewa dengan sahabat-sahabat kita. Yes. Dengan tuan-tuan dan puan-puan Seluruh dunia. Seluruh dunia. Subhanallah. Okey, baik, kita kembali kepada manual kita 186 surah Al-Baqarah. Ayat yang sangat berkait rapat, disusun dengan ayat puasa, ayat Syahrul Ramadan, ayat syukur, kemudian ayat ini di bawah. Untuk mengetahui apakah di sebalik mesej ini, sama-sama kita baca terlebih dahulu. Muka surat 28 ya. Surat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza Allah. Masya-Allah. فليستجيبوا لي
Allah. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, masya-Allah. Sadaqallahul azim ya. Itu adalah daripada hari raya kita Ustaz ya. Bacaan hari raya untuk mengingatkan kepada kita kita masih lagi hamba Ustaz ya. Dalam ayat ini dimaklumkan apabila hamba-Ku ya, hamba-Ku bertanya tentangku, Allah menjawab. Biasanya Allah akan kata qul, katakanlah wahai Muhammad. Tetapi dalam ayat ini Allah tidak letakkan perkataan qul. Terus sahaja Allah menjawab fa inni qarib. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu Wa Taala ini amat dekat dengan saya, dengan tuan-tuan yang berada di rumah, walaupun kita sudah bukan di bulan Ramadan Ustaz ya. Bukan sekadar kita beribadah ni kuat di bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan habis segala-galanya, bukan. Kita bersama Al-Quran pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal ini pun tuan-tuan alhamdulillah terus bersama Al-Quran, bersama ahli keluarga, makan terus makan, tak ada masalah ya. Sambil-sambil itu kami pun sebenarnya raya pertama, raya kedua ini ya macam-macam Ustaz ya. Sambutan macam mana Ustaz? Macam-macam juadah Ustaz. Walaupun juadah. yalah kita tak dapat nak beraya bersama dengan mak ayah di kampung. Ya betul. Apapun kita hubungi mereka, kita telefon nampak muka terpanggil apa Ustaz? Skype Skype. apa? Skype tu ke, masya-Allah okey. tanya khabar dan Ustaz kita tetap juga kita pun tetap juga memohon ampun dan maaf pada mereka, cuma suasana saja berbeza. New apa kata tu orang Banting kata new norm. New norm. Orang Banting pula. Kan norma baru Norma baru tentang kehidupan kita. Dan sebenarnya bila Ustaz cakap tadi tentang berhubung dengan mak ya, kita masih lagi jaga Quran, solat kita, berziarah kan kepada ikut peraturan yang ada sekarang ini, itu adalah kita menjawab fal yastajibu li ya, kita menjawab seruan Allah masih lagi di bulan Syawal ini tuan-tuan. Kita berhubung dengan mak ayah kita. Sebenarnya itu bahagian yang kedua. Bahagian pertama tadi Allah cakap apa? Bila kita ni ada masalah di bulan Ramadan, di bulan Syawal dan bulan-bulan akan datang ini, ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah akan menjawab, aku menjawab seorang walaupun baru doanya sekali. Ramadan hari itu teruk sangat kan? Baru sekarang Syawal baru nak berdoa pasal dah tertinggal. Kalau teruklah sangat itu basically teruk sangatlah Ustaz ya. Biasanya bulan Ramadan orang berdoa. Tapi kalau Ramadan langsung tak berdoa, dia berdoa raya ketiga contohnya. Ad-da' ya, idza da'an, Allah tetap jawab juga. Allah tetap jawab ya. Mungkin Ustaz ada setengah-setengah mereka kita hari ni mereka bertelingkar bergaduh dengan isu macam-macam lah. Ada yang kata Tuhan kat mana, mencari Tuhan situ sini. Tapi kadang-kadang kita lupa. Tuhan beritahu wahai Muhammad, beritahu aku ni dekat. Aku dekat. Dengan sifat pemurah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu yang bila di hujung tadi bila Ustaz baca tadi la'allahum yarshudun, agar mereka itu mendapat petunjuk yang lurus. Maksud petunjuk yang lurus ini ialah kita kadang-kadang kalau kita guna Waze itu Ustaz ya, kalau first time nak balik kampung, kalau balik kampung lah Ustaz ni kan, ataupun nak pergi KL ke, kita turn right, turn left kan, kita kadang-kadang gelabah kan, kita nak ke kanan ke kiri. Tetapi kalau dah banyak kali, kadang-kadang kita tak payah nak tengok pada Waze tu pun kan, kita dah tahu dah, alah tak betul lah kau ni, aku tahu sendiri kan. Itu namanya yarshudun. Kita mendapat petunjuk, dan petunjuk itu datang daripada mana? Kematangan itu datang daripada Allah, kerana bulan Ramadan yang lepas tuan-tuan semua banyak berdoa, sikit-sikitnya cakap pada Allah, sikit-sikit lagi apa Allah cakap dalam Al-Quran, sikit-sikit sahaja ada masalah terus cakap Allah, apa yang engkau cadangkan pada aku untuk buat ya Allah. Selalu kita bermunajat Ustaz ya, pada bulan Ramadan yang lepas ataupun kalau tak bulan Ramadan pun bulan Syawal ini, Allah beri ganjaran, Allah akan pimpin kita. Kerana apa? Allah akan jawab, kita ada masalah tanya pada Allah, Allah jawab, dan kita bila diminta, bila Allahu Akbar, bila ada masa Quran kita pun jawab ya Allah, aku baca ya Allah, Allah janjikan kita jalan yang lurus. Itulah yang sebenarnya kita perlukan. Malah sebenarnya dalam surah Al-Kahfi sebenarnya pemuda Al-Kahfi juga berdoa begini. Ustaz ya, jom kita baca pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Sebagai semak kita lah, kita dah baca dah dalam Quran time. Hari ini hari
kita review balik sempena dengan hari raya kita yang ketiga ini. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Maksudnya sambil-sambil kita seronok bersama keluarga, makan macam-macam juadah, kita tidak lupa pelajaran kita, Betul. pengajian kita sepanjang Ramadan, sebelum Ramadan lagi. Betul. Kita sebut-sebut kembali pada hari ini ya. Itulah Al-Quran, kita nak senantiasa dekat dengan kita. Dan sebelum saya baca Ustaz, Ya. dan Ustaz Timizi, izinkan saya bacakan satu ucapan raya daripada sahabat-sahabat kita, daripada Puan Mia Zara. Assalam. Waalaikumsalam. Kami sekeluarga ingin mengambil kesempatan dan ruang yang ada ini untuk mengucapkan Eid Mubarak buat anak kami Muhammad Aqil Najmi yang kini berada di Universiti Al-Azhar Kahirah Mesir. Oh, subhanallah. Masya-Allah. Dengan ucapan jaga diri selalu dan berdoa serta bertawakal kepada Allah. Amin. Sayang selalu dari kami keluarga dari Seremban Negeri Sembilan. Oh, masya-Allah. Maksudnya berada di Mesir sana tak balik. Kita pun tak balik kan lah. Tak balik juga. Mana mereka patuh undang-undang. Patuh mereka dan Allah. Masya-Allah. Jadi selamat raya lah kepada adik Aqil. Mudah-mudahan Allah pemudahkan dan selamatkan berada dekat sana insya-Allah. insya-Allah. Baik. Mari kita sama-sama baca ayat yang ke-10 Ustaz ya. Ya, muka surat 294. Surah Al-Kahfi di muka surat 294. Jadi tadi Ustaz teruja dengan Ustaz Timizi baca mujawad tadi, taranum tadi. Rasa nak cubalah Ustaz Cuba Ustaz. sekali lagi. Ya. Kita minta cuba. Kalau Persilakan. kalau tak jadi minta maaf Ustaz Masya-Allah. Kita nak Tuan menikmati. Kalau tak cukup air Ustaz, nanti kita cari air lah. Ini boleh minum lah. Bulan puasa kan. Hari ini kita bulan ni, Okey. bulan hari raya ni tenaga lebih Masya-Allah. Okey, Boleh cuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة Subhanallah. Subhanallah. Allah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا Allah ya Rabb. Amin. Amin. وهيئ لنا من أمرنا رشدا Amin ya Rabb. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Bacaan bertenaga Ustaz Pasal ya. makan lemang banyak ni. Makan lemang. Oh, okey. Makan lemang banyak makan tadi. lemang tak pun menjadi begitu Oh, kalau itu lagi tinggi lagi Ustaz ya. Masya-Allah. Semangat yang ada makan lemang Ustaz nak cuba juga Ustaz. juga ya. Dan semangat itu sebenarnya semangat yang membara itu Ustaz ya. Itulah semangat pemuda itu ya. Menzahirkan kegembiraan. Kegembiraan ya. Alhamdulillah masya-Allah ya. Dan pemuda itu membaranya semangatnya itu dalam ayat yang ke-10 tuan-tuan yang kita sudah lihat sebelum ini, id awal fityatu ilal kahf ya. Pemuda ini ashabul kahfi ini dia pergi ke gua ya kerana menyelamatkan iman, kerana ada raja yang zalim yang membawa kepada kesyirikan kepada Allah. Maka pemuda ni apa yang mereka pilih ialah mereka ke gua ya, menyelamatkan iman mereka sambil berdoa. Macam tadilah Ustaz baca pasal doa tadi kan. Sebenarnya doa tuan-tuan pada bulan Ramadan ini sebenarnya adalah kesinambungan amalan pejuang-pejuang dahulu. Masya-Allah. Ya, pemuda ini lebih kurang 7 orang katanya ya. Ada 7, ada kata 5 begitu. Macam kita bertiga lah Ustaz ya pada hari ini. Okey. Jadi apakah doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakan daripada sisimu ya Allah rahmah. Ya. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan datangkanlah kepada kami pada urusan kami ini rasyada, petunjuk yang lurus. Kalau pada bulan Ramadan Ustaz ya, bila bercakap tentang surah Al-Qadar itu di hujung tu ada perkataan salamun hiya hatta matla'il fajr, tapi ayat sebelumnya Ustaz. Boleh bantu saya ayat sebelumnya tu. Dia hafal ayat sebelum ni, hari raya kan kadang-kadang dia terlupa kan. Iaitu tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, pada setiap urusan pada tahun yang mendatang itu ditentukan, dimaklumkan kepada para malaikat dan juga ar-ruh pada Jibril.
Jadi ia ada kaitan amr kita ini, urusan kita ini sebenarnya kita tak mampu pun nak uruskan sendiri. Kita tahu bahawa sebenarnya COVID-19 memberi kesan kepada kita Ustaz ya. Tak mampu kita nak uruskan, kita main teka-teka je. Pakai sanitizer apa sebagainya usaha kita, tetapi tetap juga kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya perlukan rahmat Allah untuk urusan-urusan kita ini luruskan, dipimpin jalan lurus. Khuatir nanti bila kita ada masalah Ustaz ya, tetapi kita ikut jalan bengkang-bengkok, ataupun kita macam yakin tak yakin, betul ke kalau saya pegang pada Al-Quran ni boleh berjaya sampai ke syurga. Keraguan-keraguan itu diselesaikan apabila kita selalu banyak berdoa, banyak bercakap dengan Allah, dan salah satunya Allah bercakap dengan kita dengan Al-Quran ini. Ya. Dan bila bercakap tentang rasyadah ini, Allah pimpin kita ini dengan pelbagai mekanisme, cara, ya, pelbagai tentera-tentera Allah. Sebabnya kita nak tengok lagi dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-17 pula, di mana kali ini Allah menerangkan peristiwa Ashabul Kahfi itu dan juga ada kaitan dengan kita pada hari raya ketiga ini. Jom kita dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. Insya-Allah sudah penonton, sahabat-sahabat, insya-Allah. Ini semangat lebih sikit. Semangat Ustaz ya. Akan lemari tak? Belum ni. Patut power saya. Masya-Allah. Sila. Ayat yang ke-17 17 ya. 17 Muka surat berapa Ustaz? muka surat 295. Masih lagi Al-Kahfi ya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. Allah. Ya Rabb, masya-Allah. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات Allah ya Rabb. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Allah, masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Sadaqallahul Azim. Begitulah, terima kasih Ustaz ya. Wahai bersemangat Ustaz ya pada hari yang ketiga ini. Ayat ke-17 surah Al-Kahfi Ustaz ya, bercerita kembali balik bagaimana tadi kita bercakap tentang doa ya, menjadikan seseorang itu menjemput lebih banyak rahmat daripada Allah. Dan pemuda ini mendapat bantuan daripada Allah ya, iaitu salah satu tenteranya adalah matahari. Matahari itu dia ada masuknya apa sebagainya pada sudut yang betul, jadi menyebabkan mereka ini walaupun berada di dalam gua itu 309 tahun ya, mereka itu tetap juga tak sakit belakang dan juga mereka ini hancur. Dia 309 tahun Ustaz. Dia lebih kurang macam kalau baju kita letak dalam air pun 3 hari je Ustaz. Kalau kat asrama tu memang bau busuk lah. Kan? Betul Ustaz. Ya, kalau kita duduk kat atas katil cuba 24 jam jangan bergerak. Begitu saja kan? Ya Ustaz. Macam ada pengalaman ya. Jadi itu yang kita nak perhatikan, bahawa sebenarnya Allah menghantar tentera-tentera Allah untuk memimpin pemuda ini untuk diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi pada tahun 2020 ini, raya kita ketiga Ustaz ya, sebenarnya cuba bayangkanlah ya, sama ini kita ingatkan baca Quran itu untuk dipimpin ke arah jalan yang betul itu kita jumpa cikgu depan-depan. Rupanya zaman ini subhanallah ya, Ramadan ini kita hampir sepanjang itu kita bersiaran je dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Ini adalah percaturan daripada siapa, susunan siapa, kita tahu bahawa ini susunan daripada Allah yang menguruskan segala urusan. Amra. Yang penting kita banyak berdoa kepada Allah dengan jiwa hamba agar kita menjadi orang yang dipimpin, ada kawan dari Allah, waliyam
mursyida, ya, wali, kawan yang memimpin ke jalan yang lurus. Inilah kawan terbaik kita terutama pada hari raya ini Ustaz, ya. Dan terus kita nak berkawan bersama dengan Allah pada raya keempat ke kelima. Raya berapa hari Ustaz? Kalau kat Malaysia ni dia biasa sebulan lah. Sebulan Ustaz, ya. Tetapi insya-Allah kita teruskan raya kita ini, harapnya raya sebenarnya di akhirat nanti dengan apa? Kita mengikut panduan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah kita berehat sebentar Ustaz, tuan-tuan yang nak pergi cari air kat dapur ke apa ke, kita kembali semula. Kita akan menyambung kembali bagaimana terus mendapat pimpinan daripada Ar-Rahman. Masya-Allah. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19, edisi khas Hari Raya Ustaz, ya, pada hari ini alhamdulillah, ya. Edisi lebaran ya, kita bersama-sama pada hari ini, ya, sambil makan-makan, sambil minum-minum itu, kita ingin terus melihat kepada panduan Al-Quran bagaimana kita istiqamah Ustaz, ya. Dan dalam bercakap tentang istiqamah dipimpin ke jalan yang lurus ini, kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa kan, kita manusia, insan, daripada perkataan nisyan itu sendiri, maksudnya kadang-kadang Ramadan ingat, Syawal raya ketiga dah terlupa, kan. Jadi dengan sebab itu Allah tahu kita ini siapa, kita ini adalah hamba yang sering terlupa. Ada panduan di dalam Al-Quran, walaupun terlupa ada cara untuk kita kembali ke jalan yang lurus. Bagaimana jawapannya? Jom kita lihat kepada ayat yang ke 24 dalam surah Al-Kahfi, ya. Kita mungkin akan baca daripada ayat yang ke 23 kemudian diikuti oleh ayat 24. Kali ini kita mintalah Ustaz Tarmizi untuk membacakan ayat ini, ulangan, ya, panduan daripada surah Al-Kahfi. Tuan-tuan mungkin baca Jumaat lepas, tapi kali ini insya-Allah kita nak dengar bersama. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Macam mana Ustaz Tarmizi? Nak request ke Ustaz? Oh, bahaya. Tuan guru request ni bahaya ni. Ini memang bahaya. Hari raya. Habis tuan-tuan. Kita bila hari raya kan, Allahu Akbar, Masya-Allah. Allahu Akbar. Betul, Ustaz. Penonton tanya tu lagu apa? Hari ini boleh tak kita nak minta Ustaz Tarmizi baca ayat seterusnya Al-Kahfi. Ini tidak ada rancang-rancang, ya. Yang on the spot. Lagu raya sekali. Lagu raya. Oh, okey. Insya-Allah saya cuba, jangan jadi kuih raya dah. Ayat 23 24 Ustaz. Ayat 23 dan 24. Okey. Insya-Allah saya akan cuba baca lagu raya tu dengan tapi murattal lah. Baca murattal lah. Sebelum saya baca Ustaz Z, saya nak baca satu Facebook kita ni, sahabat kita. Ni sahabat kita semua ni, dan guru kita juga dekat Hijrah TV. Itulah Ustazah Rozana. Assalamualaikum, saya ingin mengucapkan selamat hari raya maaf zahir dan batin buat keluarga tersayang, suami dan anak, kepada ibu mertua di Sungai Kantan. Dan khusus ucapan ini untuk mak abah di kampung, mohon ampun dan maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Dari hati anak kanda yang paling dalam, tak dapat nak balik kampung untuk kali ini, untuk kali pertama. Allah sama kita. Allah mengizinkan juga hati ini merasa sedih dan sayu sebagaimana sahabat-sahabat kita, seperti kita lah. Tak balik-balik kan. Yang mana sebelum ini tak dapat tidak mesti pulang berhari raya di kampung. Moga mak dan abah senantiasa dalam peliharaan Allah SWT. Minal a'idin wal faizin, anak kanda Nur Rozana Natiah. Terima kasih kepada Ustazah Nur Rozana kita yang sampaikan ucapan mudah-mudahan Allah SWT jaga ibu dan ayah kita di kampung. Satu lagi Ustaz, ya. Ada Puan Saziatul Siddiq. Ya, ini selalu share nota-nota Quran Time di Facebook tu, ya. Dia ada pantun, pantun hari raya, ya. Jawab Ustaz jugalah. Al-Quran turun dengan rahmat. Baca Quran semat di hati. Syawal disambut penuh rahmat. Bersama rahmat turun ke hati. Allah subhanallah, ya. Ya, selamat hari raya dan maaf zahir batin buat seluruh keluarga dan keluarga mertua dan seluruh sahabat Quran Time. Salam Aidilfitri. Ya, Puan Saziatul. Masya-Allah. Boleh saya jawab sikit Ustaz? Ya. Di pagi raya makan bahulu. Saya baca dulu. Okey, mari kita sama-sama. Okey. Saya baca dulu dua ayat 23 dan 24, ya. Saya cuba menjawab. Jangan lupa lagu raya tu. saya cuba. Makan kuih raya, jangan lupa lagu raya tadi. Okey, baik. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacaan kita sekarang di muka surat 296, ya tuan-tuan, ya. ولا تقولن
لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم. Barakallahu azim. Ya. Adakah menjawab soalan on the spot tadi yang Ustaz Zumi tanya? sangat menepati kita menyambut hari raya dengan penuh kegembiraan Masya dengan Allah, lagu Masya yang Allah, dibawa Masya Dia tadi. nama lagu tu apa Ustaz? Jadi kalau taranum dia sebut sebagai taranum Jiharkah Jiharkah ataupun ajam kan? ajam. Oh, maksudnya yang takbir kita selalu tu jiharkah. Ya, ya. Oh, begitu. Buat sikit Ustaz Zee nak dengar sikit. Oh, ya. Contoh. Takbir tu dia versi tu boleh bawa dalam keadaan sedih dan juga gembira. Oh. Jadi kita sambut hari raya ni dengan penuh kegembiraan. Kegembiraan. Masya-Allah. Okey, Alhamdulillah. masya-Allah. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Jadi dengan kegembiraan itulah kita nak belajar terus ya. Iaitu kalau katakan ada masalah dalam hidup kita ya. Ataupun kalau kita merancang sesuatu, ayat yang ke-23 itu wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada. Ya, aku nak buat perkara ini esok. Tak boleh cakap gitu sahaja, tetapi rupanya Allah memberi panduan illa an yasha Allah. Kena cakap insya-Allah dalam kehidupan kita ketika kita nak merancang sesuatu, walaupun perkara itu besok ataupun mungkin pukul 3 nanti ya, selepas habis daripada Quran time ini ataupun katakan besok pagi ke, masih lagi kita kena cakap insya-Allah. Dan kalau kita terlupa Ustaz ya, kalau terlupa Allah ajar di sini iaitu kalau kita terlupa ingatlah Allah ya, wazkur rabbaka idza nasit. Jika kita terlupa, kadang-kadang kita terlupa apa sebenarnya tujuan hidup saya contohnya lah ya, ataupun terlupa apakah yang perlu saya buat hari ini contohnya, ataupun terlupa sebenarnya saya kena baca surah apa ya. Jadi kalau terlupa, salah satu tanda lupa ini kalau kita melihat dalam surah Al-Hasyr kita dah belajar juga ya, jangan jadi orang yang lupa pada Allah, nescaya Allah jadikan diri kita lupa diri sendiri. Lupa makan Ustaz. Oh, jangan. Ya, kalau kita lupa makan kita dah tahu dah kesannya besar. Betul. Apatah lagi kalau kita terlupa memberi makanan spiritual, iman pada diri kita, kita kadang-kadang rasa macam okey fizikal, tapi rupanya dalam hati itu sudah bernanah ataupun berulat sehingga kan melahirkan jiwa-jiwa yang busuk ya selepas daripada Ramadan ya. Ada orang hari ketiga je dah hati busuk, dia membawang. Okey, jadi yang itu kita doakan pada tuan-tuan yang berada di rumah, kita jangan lupa ya perkara itu. Dan kalau kita terlupa panduan apa Allah suruh saya buat ya hari ini, raya ketiga ini, terus dia ingat, ya Allah tolong ya Allah. Jadi macam tadi kan, kita doa, kita minta pada Allah kalau ada masalah. Dan kalau kita lupa nak terbuat apa yang terbaik sebenarnya untuk raya ketiga, tak tahu nak tanya kawan mungkin sibuk beraya dan sebagainya, kita tanya pada Allah, ingat pada Allah, Allah pasti akan mengalurkan kita kepada jawapannya. Dan itu istilah di hujung itu, asa, moga-moga an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Allah akan pimpin kita kepada lebih dekat lagi jalan yang lurus. Itu adalah daripada ayat yang ke-24. Dan bercakap tentang rasyada ini banyak dalam surah Al-Kahfi ni Ustaz ya. Kalau kita perasan surah Al-Kahfi ni banyak perkataan rasyada ini disebabkan di hujung zaman ini dia banyak benda bingkang-bingkuk. Masya-Allah. Ya, walaupun orang baca Quran ke tak baca Quran, kalau dia tidak betul-betul isinya difahami betul-betul, senang dia dipesongkan ya. Dan itu sebabnya Nabi Musa yang hebat itu, walaupun Ustaz dah berdakwah hebat, tapi lepas itu ada orang tanyalah ya pada kaumnya, bertanya siapa orang yang paling yang paling bijak.
dia pandai Taurat kan, Nabi Musa. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan ialah kata Nabi Musa, jawapan manusia biasa, dia kata dialah diri dia. Maka Allah beritahu ada lagi yang lebih berilmu. Nabi Musa pergi cari orang yang berilmu tersebut. Masya-Allah. Ya, Nabi Khidir. Dan apakah dialog beliau dengan Nabi Khidir? Kita tengok kepada ayat 66 ya, bagaimana perjuangan Nabi Musa nak mendapatkan ilmu hidayah, petunjuk yang lurus. Jadi kita persilakan kepada Ustaz Tirmizi. Boleh Ustaz? Masya-Allah. Sebelum Ustaz Tirmizi request, saya nak baca macam lagu Ustaz Tirmizi buat tadi lah. Okey. Okay. Elok sangat tu. Sebab kita hari raya ni Hari kan. raya. Ya, baik. Jadi saya terkesan apa Ustaz Fazul sebut, jangan lupa tentang bekalan kita duk sibuk makan kuih raya ni kan. Itu untuk fizikal kita. Ya, Fizikal. Tapi jangan lupa makanan rohani kita, Al-Quran, Allah. untuk mengisi akan iman kita. Sebab tu kalau kita menyikapi makna Aidul Fitri itu sendiri, Aid iaitu kembali kepada asal. Masya-Allah. Kita kembali kepada asal, Aid. Lepas tu kalau disebut dengan ma'ad iaitu tempat kembali. Imam Ibn Qayyim ada karang kitab nama Zadul Ma'ad, bekalan untuk tempat kembali. Masya-Allah. Maka kita cari bekalan sebenarnya. Kalau kita nak balik ke Terengganu, ke nak balik ke destinasi, kita ada buat Saya bekalan. balik ke Perak kalau dapat lah. Ada buat persiapan tak? Ya. Ada buat persiapan tak? Memang nak kena balik? Ustaz. Buat persiapan Ya. kan. Kalau orang tak balik tu sebab apa? Tak ada persiapan. Tak ada bekal. Betul, Ustaz. Kan kita balik kita buat persiapan. Ada orang tu kereta kancil je tapi barang dia macam kereta Ferrari barang. Maksudnya banyak persiapan dia. Itu nak kembali ke dunia, nak balik kepada kampung. Ramadan adalah Allah. untuk tempat cari bekal. Ustaz, sebenarnya orang yang tak buat persediaan tu pasal dia stay at home. Dia memang tak buat persediaan kan. Dia ingat dia nak duduk kat dunia ni lama, padahal PKP ni bukan lama pun. Insya-Allah akan berakhir insya-Allah. Kita doakan Ustaz. InsyaAllah saya nak baca daripada ayat ke-66 Ustaz. Ya. Ayat ke-66 daripada surah Al-Kahfi, beberapa ayat selepas tu insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم. Surahul Azim itu daripada ayat 66 asasnya bercerita tentang Nabi Musa dah lama-lama berjalan dengan pembantunya Yushab bin Nun bertemu dengan seorang insan soleh yang diberikan rahmat pada ayat 65 sebelumnya itu ya. Kalau kita perhatikan pada ayat 65 itu min ibadina atainahu rahmah min ibadina ya min indina maksudnya seorang hamba yang diberikan rahmat dari sisi Allah maka wa'allamnahu min ladunna ilma maka Allah berikan dia ilmu ya ilmu dari sisi Allah ilmu ladun ya istilahnya. Jadi kalau kita tengok formula 65 tu ayat 65 dapat rahmat dapat ilmu. Bukannya terbalik. Ada orang yang dia kata saya menuntut ilmu nanti saya dapat rahmat. Bukan. Sebenarnya minta rahmat itu adik-adik yang sedang makan kuih sekarang ini ya ayah-ayah yang ada kalau nanti akan masuk sekolah kan pasal kita masih PKP lagi tapi nanti habis 9 hari bulan kita doakan nak sambung sekolah ke tak sambung sekolah rasanya Ustaz kalau untuk anak-anak. Itu susah soalan tu ya. Susah soalan tu ya. Jadi bagi adik-adik yang ada di depan kaca TV nak sambung ke tak nak sambung cuti bukan cuti PKP kan. Tak nak ya. Macam saya terdengar-dengar macam tu ya. Okey. Jadi sebenarnya Nabi Musa pun terus belajar. Dah tahap ayah, dah tahap pendakwah yang terkenal inilah ya, tetap juga belajar ya. Tetapi
apakah formula guru yang Nabi Musa jumpa itu, dia dapat rahmah, maka ilmu dia bertambah-tambah. Adik-adik kalau masuk sekolah nanti selalu minta rahmat daripada Allah SWT, insya-Allah lebih berkat ilmu Allah beri mencurah-curah. Pasal ilmu ini bukan datang daripada cikgu, dia datang daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Musa yang hebat itu merendah diri, dia kata apa? Mari kita tengok ayat 66. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutmu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk yang lurus. Ya. Jadi Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir untuk diajarkan rusyda. Jalan yang lurus. Maksudnya guru yang rasyid, yang mursyid, membawa kepada jalan yang lurus. Ini penting sangat. Pasal dalam hidup kita ini, kalau kita berguru dengan guru yang salah, khawatir nanti kita kadang-kadang tak perasan pasal kita bukan tahu. Ya, Nabi Khidir pun cakap pada ayat yang ke 68 itu, kan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Macam mana kamu nak sabar? Pasal syaratnya kena sabar. Jangan tanya, sabar. Dia kata insya-Allah, Nabi Musa kata insya-Allah satajiduni, insya-Allah aku akan jadi orang yang sabar. Macam mana kau nak sabar? Kau bukan tahu pun apa yang akan berlaku. Jadi di situ sebenarnya memerlukan kepada keimanan kepada Allah Al-Khabir, barulah proses belajar bagi adik-adik, ayah-ayah yang ada. Kita nak mencontohi Nabi Musa, cari guru, dan guru itu kita kena tahu dia mestilah orang yang sentiasa mohon rahmat, dapat rahmat Allah. Ya, tandanya pastinya ialah doa lah. Ya, kita berkitar hari ini pasal doa di hari raya ketiga ini. Kerana sabar cukup penting dalam menuntut ilmu. Betul. Kalau kita nak dapat ilmu seseorang tu, antara bekalan yang utama ialah mesti kena sabar. Kadang-kadang mungkin kita direzekikan dapat guru yang agak garang. Betul. Rezeki masing-masing. Tapi kalau kita nak guru dengan ilmu tu, ilmu dengan guru tu, kita kena sabar. Kalau tak sabar tak dapat ilmu. Maksudnya tak dapat lagi ilmu pun kena sabar. Dah dapat ilmu pun kena ada juga sifat kena sabar juga. Masya-Allah. Dua tu ni ada. Maksudnya sabar ni di mana-mana sebenarnya, kan? Pasal ganjaran sabar ini adalah syurga sebenarnya, kan? Itu yang Allah beritahu dalam beberapa surah, ya. Salah satunya dalam surah Az-Zumar juga Allah beritahu. Jadi itu adalah panduan daripada surah Al-Kahfi, ya. Kita nak tengok ayat akhir. Masya-Allah. Ya, ayat akhir daripada surah 49. Surah Al-Hujurat ayat ke-7. Macam mana ada panduan pula dalam surah lain. Sebenarnya dalam Al-Quran ni banyak ayat tentang rushd ni, ada 19 kali. Ya, hari ni kita tengok 5-6 saja Ustaz, ya. Sebenarnya hari raya ketiga, nak sambung ni bila? Raya tahun depan ke? Tak tahu Ustaz, tu nak tanya Ustaz ni, anak-anak kita ada cuti sekolah tu tak? Kita pengajian MQT ni bercuti tak Ustaz? Nanti mungkin ada jawapan daripada nanti saya Ustaz Fazrul. Kita sama-sama lah. Kita nak sambung ataupun tidak sekolah kita ni. Mana? Ni sekolah pengajian kita ni MQT ni, masya-Allah. Ilmu ni kena teruskan. Kena teruskan, ya. Tapi kita nantikanlah. Tak teruskan macam kita nantikan dulu pengumuman di hujung nanti bagi tuan-tuan. Tunggu dulu. Kita tengok dahulu kepada ayat akhir surah Al-Hujurat ayat yang ke-7, bagaimana untuk dipimpin ke jalan yang lurus. Okey, silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Nak jemput makan tak ada kat tadi? Tak ada. Saya jemput baca dulu. Baca dulu Ustaz, ya. Okey, ayat yang ke-7 surah Al-Hujurat yang terletak di muka surat 516. Izinkan saya baca, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul iman ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim, daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-7, surah yang berkaitan dengan etika sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dalam keluarga kita, dengan jiran kita, dengan masyarakat, dalam organisasi kita. Salah satu panduan daripada Allah, wa'lamu anna fikum rasulullah, ya, pada waktu itu ketahuilah pada kamu itu, di sisi kamu itu ada Rasulullah, ya. Pada zaman ini Rasulullah sudah wafat, tetapi ada hadis Nabi yang melatari yang sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu kita contohi, ustaz, ya, berdasarkan pada hadis, dan perlu rasa segan. Kalau Imam Malik itu dia nak baca hadis itu pun sampai dia ambil air sembahyang, ustaz, ya. Kadang-kadang saya nak jaga yang itu pun, tapi yang sangat tinggi. adab yang tinggi, ya. Pasal apa? Pasal ini kalam Allah, ya. Kalau hadis Rasulullah ini perkataan-perkataan dia lebih kurang beginilah, ustaz, ya. Kalau macam surat daripada mak, kan, takkan kita nak baca sambil begitu-gitu je, kan. Dia ada adabnya, ya. Apatah lagi kita bercakap tentang surat daripada Allah dan juga hadis daripada Rasul. Maka di dalam ayat ini Allah beritahu kita tentang bagaimana nak menjadi orang yang dipimpin ke jalan yang lurus. Hormati Rasul, satu, dan bercakap tentang hormati Rasul ini kita kena bina iman. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kita kena bina iman dengan kita minta tolong daripada Allah, dan sehingga kan Allah akan hias dalam diri kita, dalam hati kita itu iman, dan benci kepada maksiat, kepada dosa, kepada kekufuran. 3 perkara tadi. Kalau kita dapat bina, kita doa kepada Allah, maka insya-Allah kita dipimpin jalan yang lurus. Sebabnya raya ketiga ini, ustaz, kita kena berdoa terus. Betul, agar kita terus dipimpin ke jalan yang lurus. Silakan, ustaz. Baik. Doa. Okey, sebelum kita sama-sama ambilkan doa, pesanan untuk diri kita semua para penonton, iaitu jangan kita lupa untuk berpuasa, ustaz, ya. Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr, daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa selama setahun. Jadi sama-samalah kita ambil semangat itu, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ke hadrat-Mu, ya Allah. Tanamkan dalam jiwa kami, dalam diri kami, dalam hati kami, ya Allah, sifat yang istiqamah dengan Al-Quran ini, ya Allah. Saban hari kami bercinta dengannya, bersahabat dengannya, ya Allah, membacanya, memahaminya, bertadabburnya, ya Allah. Maka ya Allah, jangan Kau ambil perasaan ini daripada kami, ya Allah. Akan tetapi ya Allah, Kau tanamkan lagi sifat cinta kami, istiqamah kami dengan kalam-Mu Al-Quran ini, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تفضل الله. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengizinkan, mengkabulkan doa kita, ustaz, ya. Sebagaimana ayat surah Al-Baqarah ayat 186 yang dibacakan awal tadi, Allah dekat. Yang penting kita berdoa dengan penuh kehambaan pada Allah, dan kita inginkan hidayah rusyd, petunjuk ke jalan yang lurus dengan melaksanakan beberapa panduan sebentar tadi, ya. Dan dalam kesempatan ini, kita masih lagi ada peluang untuk kita berwakaf, ustaz, ya. Masih lagi ada peluang pada raya ketiga ini, wakaf kepada hospital dan pusat kesihatan seluruh negara. Bagi tuan-tuan yang adik-adik ada duit raya lebih ke, manalah tahu, kan, nak berkongsi, latih. Ia perlu dilatih oleh ayah ibu yang ada. Moga-moga Allah kurniakan generasi yang suka memberi, suka berwakaf, dan
dan ini adalah siri ketiga kita ya, edisi khas kita. Oh, subhanallah ya Ustaz. Syawal Ya. dan habislah Ustaz. Tak ada. Tak ada dah edisi Syawal kita dah habis dah. Jadi Macam tu, Ustaz. lepas ni macam mana Ustaz? Saya nak belajar lagi ni Ustaz. Belajar ya. Jadi kalau bagi penonton-penonton yang terus setia, kita pasal kita dah belajar kena selalu istiqamah kan. Betul Ustaz. Besok istiqamah membaca al-Quran bersama semak balik. Beberapa hari ini kita semak ya, kita berehat sebentar. Ulang kaji ya. Ulang kaji. Kemudian kita akan bertemu kembali bila nanti kita doalah Ustaz ya. Pertemuan lah insya-Allah. Ya. Ada pertemuan lagi insya-Allah. Ada pertemuan, Amin, tetapi ya Rabb, kita masya-Allah. doa betul-betul bila dia cepat ke lambat tu bergantung kepada doa tuan-tuan Allah insya-Allah. Rabbi, Kita tak Kalau tahu. masyarakat Melayu Ustaz, kalau ada pulut kuning tu dah habis dah. Habis dah. Bila tak ada tu Tak ada maksud sambung lagi. ada sambung ya. Tapi tarikhnya belum lagi kita boleh umumkan. Doa tuan-tuan, Ya, doa, doa tuan-tuan Support pada daripada tuan-tuan. ya, doa pada hari raya ketiga ni amat kita perlukan agar program ini kita dapat teruskan, berikan feedback, sharekan apa yang ada pada hari ini dengan kawan. Mungkin masa beraya tadi Ya, beritahu sampaikan, ini masya-Allah. Quran time ini boleh belajar sikit-sikit, belajar tajwid, taranum ya. Kalau tuan-tuan boleh kongsikan siri baru kita akan diumumkan nanti ya. Hari ini kita dengan kuih masing-masing ya, bagi juadah daripada Ar-Rahman, Makdubatul Rahman ini kita akan teruskan dalam tarikh baru, musim baru dengan nafas baru insya-Allah. Dengan siapa Ustaz? Nafas baru tu nampaknya adakah kita bertiga? Nanti kita tunggukan. Kita bertemu lagi ulangan siri ini pada malam ini insya-Allah dan Jadi kita bertemu. kita ambil kesempatan saya. Ya, kesempatan. Kita mohon jutaan maaf lah Ya. pada para penonton kita sepanjang 60 hari lebih Ustaz ni. Kita bergabung bersama bergila-gila kita mohonlah tuan-tuan dan puan-puan dibayar sekalian, ampun salah silap kami dan yang penting doakan mohon doakan kami dan juga TV Al-Hijrah untuk Allah terus gunakan kemudahan dan kekuatan untuk menyebarkan dakwah insya-Allah. insya-Allah. Jangan lupa Al-Quran. Ya, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Maaf zahir batin daripada kami. Kita bertemu lagi pada musim baru insya-Allah. Amin. Bila tuan-tuan doakan sekuat tenaga ya agar kita bertemu kembali dengan nafas baru. Ya, dengan orang baru. Wallahu a'lam. Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat raya.